Buletin TV9 26 Mei 2022. Gagal bertahan, syarikat teksi terpaksa gulung tikar. Penularan HFMD. Taska mula langkah pencegahan dengan menyediakan bilik isolasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada laporan rakyat negara ini terbabit dalam kejadian letupan bom dan berbalas tembakan senjata api di Tak Bai, Selatan Thailand malam semalam. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, susulan insiden itu, pihaknya mempertingkatkan lagi kawalan selain memberi jaminan keselamatan negara ini berada dalam keadaan sangat baik. Beliau juga percaya insiden itu tiada kaitan dengan aktiviti penyeludupan, namun ia bergantung kepada hasil siasatan pihak berkuasa negara jiran. Sementara itu, jelas beliau sejak sempadan dibuka, pihaknya sudah perketatkan kawalan bermula daripada lapisan pertama hingga ketiga. Dalam insiden jam 9.35 malam waktu tempatan terhadap Balai Polis Marin Tak Bai itu, 3 anggota keselamatan cedera selepas diserang individu bersenjata api dan bom tangan. Mengulas pergerakan orang ramai untuk keluar masuk Malaysia Thailand, setakat ini ia berjalan seperti biasa dan tiada kekangan seperti didakwa. Penyeludupan, kontraban, keganasan, semua itu kita ambil kira. Jadi itulah saya kata, bila ada pertukaran maklumat ataupun kita punya intelligence networking ni berjalan dengan baik, bersistematik, saya percaya kita boleh membendung ini. Dan sudah tentulah perlukan kerjasama daripada semua. Jangan kita kata untuk keselamatan ni hanya pihak polis, bukan. Banyak agensi lain. Itulah sebab kita berbincang. Dan juga penduduk sekitar, terutama di kawasan sempadan. Mereka lah yang akan menjadi mata dan telinga kita. Mereka lah yang akan menyalurkan maklumat-maklumat ni. Dan kita akan bertindak supaya keamanan untuk mereka. Mana bantu polis, untuk polis bantu mereka. Itu saja. Bunyi tembakan dan letupan dipercayai dari bom tangan dari daerah Tak Bai, Thailand malam semalam menyebabkan beberapa buah rumah di tebing Sungai Golok dalam kawasan Penggalan Kubur Tumpat turut merasai gegaran. Beberapa penduduk mendakwa melihat percikan api yang terkena pokok dan menghampiri atap kediaman mereka yang terletak kira-kira 200 meter dari lokasi kejadian. Detik cemas itu dikongsi penduduk Kampung Tanjung Penggalan Kubur. Tiba-tiba bunyi gede. Ingat kau orang main macam muka tepi tabak ke? Ingat orang main macam patu. Ni bukan macam dah. Ni macam banyak macam bunyi. Lepas tu last kali hak tu boleh tahu tu tengok tabak tu, tengok buka pintu tengok ada api. Ada api kereta terbakar, bunyi bom. Memang siap-siap lawat lari anak belakang, pergi duduk rumah mek. Ibu kepada 3 cahaya mata itu berkata, bunyi tembakan berterusan sehingga lebih 30 minit. Ramai penduduk kampung datang ke rumahnya untuk melihat apa yang berlaku. Lebih menakutkan, ujar penduduk, berdilan peluru tersasar ke rumah mereka dan penjenayah melarikan diri ke kawasan mereka. Kuat juga api. Ya bang 45 ni 7 butir bedil lagi naik ke atas langit tu be. Pukul berapa kejadian? 8.30. So 8.30 pukul 9 gitu. Jadi Kak lari ke mana? Lari mentua sebab saya takut ke sebab naik tembok naik langit lepas tu peluru je ke mari jauh tu dia menampak baik kok pokoknya katun. Peluru ya. Tak apa dia saya tahu ke. Jadi anak apa? 3 orang anak. Bawa anak sekali. Bawa anak sekali lagi, suami dia pergi sekali. Pertama kali lah tengok benda. Pertama kali tak ada yang pernah bom tu aja pernah dengar tapi benda tu tak biasalah. Jadi takut. Apa? Peluru tu apa? Mari sini. Mari sini ke apa lah, takut jugaklah. Jadi ini kejadian pertama kali ke apa dengar tu? Pertama kali kan ni. Jadi abang terkejut lah bila dengar. Terkejut lah macam ni. Jadi penduduk di sini semua adalah takut tak? Takut lah bunyi bom lagi apa lagi kah? Terdahulu tinjauan di sekitar sempadan mendapati pasukan keselamatan Thailand memantau sepanjang Sungai Golok susulan insiden yang berlaku. Difahamkan peniaga di Pekan Tak Bai juga tidak dibenarkan beroperasi hari ini sehingga pemeriksaan di lokasi letupan berkenaan selesai dilakukan.
Seorang jurulatih wushu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Putrajaya atas 10 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang remaja perempuan berusia 13 tahun. Pengakuan itu dibuat tertuduh berusia 31 tahun yang juga bekas atlet negara selepas semua pertuduhan dibacakan. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh sebagai orang yang mempunyai hubungan amanah iaitu jurulatih didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap mangsa sekitar Februari lalu di sebuah rumah di Taman Kajang Mewah di Kajang Selangor. Bagi kesalahan berkenaan, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh juga dikenakan sebatan jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM15,000 dengan seorang penjamin. Sebelum ini, media melaporkan seorang jurulatih wushu berusia 31 tahun ditahan selepas dipercayai melakukan gangguan seksual terhadap seorang atlet di bawah kendaliannya. Sebelum ini, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Senior Assistant Commissioner Habibi Majinji mengesahkan 2 laporan polis diterima masing-masing di Ceras dan Brickfields berkaitan kes cabul dilakukan jurulatih itu membabitkan mangsa berusia 12 dan 13 tahun. Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun dan denda RM50,000 terhadap bekas Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Datuk Peter Anthony. Keputusan dibuat selepas tertuduh didapati bersalah memalsukan surat berhubung kontrak kerja penyelenggaraan dan perkhidmatan sistem mekanikal dan elektrik MNE di Universiti Malaysia Sabah UMS. Hakim Azura Alwi juga memerintahkan ahli Dewan Undangan Negeri Melalap itu menjalani hukuman penjara 15 bulan jika gagal membayar denda itu. Mengikut pertuduhan, Peter sebagai pengarah urusan syarikat asli Jati Sendirian Berhad didakwa memalsukan surat pejabat timbalan Naib Chancellor UMS bertarikh 9 Jun 2014 iaitu memasukkan penyertaan palsu dengan niat digunakan untuk tujuan menipu. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Pejabat Ketua Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri Bangunan Perdana Putra Putrajaya antara 13 Jun dan 21 Ogos 2014. Pertuduhan mengikut Seksyen 468 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda. Situasi jangkitan wabak tangan, kaki dan mulut HFMD di kalangan kanak-kanak kini bukan sahaja membimbangkan ibu bapa. Malah pengusaha taska turut mengambil langkah awal bagi memastikan anak jagaan tidak berjangkit sesama sendiri. Menyahut saranan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, beberapa taska di Ibu Negara dilihat bertindak awal mengambil langkah pencegahan. Ikuti tinjauan dilakukan Ain Syafiqah Zaki. Tinjauan Buletin TV9 di beberapa taska Ibu Negara sudah mula melakukan proses saringan di pintu masuk premis masing-masing. Bermula saringan suhu sehingga memeriksa tanda-tanda jangkitan. Proses saringan yang kita lakukan setiap pagi sebelum kanak-kanak sampai, first kita akan cek suhu mereka and then periksa kondisi mereka dari segi demam, sama ada tanda-tanda batuk atau sesama. Kemudian jika mereka melepasi saringan yang pertama, baru kanak-kanak tersebut dibenarkan masuk. Kemudian kita akan cek bahagian mulut mereka untuk pastikan tiada bintik-bintik putih, di bahagian tapak tangan untuk pastikan tiada bintik-bintik dan di bahagian tapak kaki juga. Bahkan rata-rata pengusaha taska juga meminta ibu bapa tidak menyembunyikan keadaan kesihatan anak-anak mereka. Ia bukan sahaja dibebangi akan menular kepada kanak-kanak lain, namun boleh mengakibatkan taska ditutup sekaligus menjejaskan ibu bapa yang menghantar anak mereka. Sekiranya kita datang dah dapat lihat tanda-tanda tu, so kita masuk ke bilik isolasi, kemudian kita akan kontak parent dia lah untuk dia ambil anak dia untuk rehatkan di rumah lah ataupun dapatkan rawatan. Bahkan sebagai langkah pencegahan tambahan, kerja pembersihan dan sanitasi taska juga kerap dilakukan. Selain memastikan kanak-kanak tidak berkongsi peralatan mandian, makanan dan minuman. Kami mengamalkan pembersihan alat-alat makanan. Maksudnya kita tidak berkongsi sudu, garpu, pinggan makan. Dan lepas tu tuala tu tidak berkongsi sama-sama kanak-kanak. Maksudnya satu tuala dah akan bawa balik hari-hari lah.
kes penyakit tangan, kaki dan mulut dilihat semakin meruncing dari hari ke hari. Jadi orang ramai terutama ibu bapa yang mempunyai anak kecil dinasihatkan untuk tidak membawa anak mereka ke tempat berisiko penularan jangkitan HFMD. Aisyah Fikazaki melaporkan. Dalam perkembangan berkaitan kes HFMD yang melonjak di Kelantan menyebabkan sehingga kini sebanyak 17 taska dan pusat jagaan kanak-kanak ditutup. Esko Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri Dr. Izani Husin berkata semua taska dan pusat jagaan kanak-kanak yang terbabit adalah di daerah Kota Baru dan Tumpat. Setakat ini dilaporkan kes di Kelantan mencecah 4,000 kes. Kebanyakannya membabitkan kanak-kanak berusia 5 tahun dan ke bawah. Solusinya, anak-anak yang kena penyakit ini perlu dikuarantin. Bahasanya, kuarantin dalam apostrophe maknanya kita tak boleh hantar dia pergi ke Taski. Kita tak boleh hantar pergi ke mana-mana tempat penjagaan kanak-kanak. Kerana bila awak pergi, dia akan cepat jangkit. Hari ini, kes daripada tahun lepas, banding hari ini tak tahu nak kali berapa ribu beratus. Terlalu tinggi. Berapa hari ini 3,000 dah kes. Total 4,000 kes dah hari ini. Kes HFMD di Kelantan. Dan kita telah tutup lebih kurang 17 taska ataupun tempat penjagaan kanak-kanak kita tutup. Kenapa tutup? Kerana kita tidak mahu perebakan ini. Jelas. Tambah beliau, keputusan menutup taska dibuat meskipun hanya terdapat satu kes HFMD dilaporkan. Langkah itu bagi mengelakkan kes merebak kepada kanak-kanak lain. Sehubungan itu, beliau menasihatkan ibu bapa atau penjaga yang mendapati anak-anak mempunyai gejala segera mendapat rawatan di klinik atau hospital. Kembali bersua, klip video berdurasi 24 saat yang tular di media sosial memaparkan insiden tetap pekerja lebuh raya dengan pedang samurai adalah kes lama. Perkara itu disahkan Ketua Polis Ceras, Asisten Komisioner Muhammad Izam Jaafar. Katanya hasil semakan mendapati kejadian sebenar berlaku pada tahun 2018 di Jalan Alam Damai, Ceras, Kuala Lumpur. Malah kes itu telah disiasat di bawah Seksyen 160, Palang 324, Palang 506 Kanun Keseksaan dan Seksyen 6 Akta Bahan Kakisan, Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Suspek warga negara tempatan juga telah dicekup bersabit kes ini dan dituduh di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Muhammad Izam berkata tindakan menularkan kembali video lama menerusi media sosial oleh pihak yang tidak bertanggungjawab telah mengundang pelbagai reaksi orang ramai. Sementara itu, Semakan Buletin TV9 mendapati banyak komen negatif ditinggalkan warga maya pada video berkenaan yang mampu mencetuskan isu perkauman. Nyawa ditaruhkan demi menimba ilmu. Itulah senario yang terpaksa ditempuh pelajar sekolah di Damansara Damai Selangor yang perlu menyeberangi jalan tanpa bantuan keselamatan, sama ada pergi atau pulang dari sekolah. Keadaan menjadi lebih menggusarkan terutama apabila tiba waktu puncak. Wartawan Ridwan Rushdi Azri Roslan ada butirannya. Tinjauan Buletin TV9 mendapati kebanyakan pelajar Sekolah Kebangsaan Damansara Damai 1 dan Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Damai 1 pulang dari sekolah dengan berjalan kaki kerana rata-ratanya menetap di kawasan sekitar. Difahamkan sebelum ini terdapat sebuah lampu isyarat yang digunakan untuk mereka melintas. Namun sejak penstrukturan jalan sehala di kawasan ini, kedamaian pelajar untuk menuntut ilmu bagai direntap tiba-tiba. Adik nak balik mana ni? Di Daman. Nak balik Daman. So adik selalu adik balik Daman So adik selalu balik sekolah macam mana? Ikut jalan mana? Ikut jalan ni. Lintas jalan kat sini lah. So kalau lintas jalan kat sini bahaya tak adik rasa? Bahaya. Kenapa bahaya? Sebab tak ada lampu isyarat. So kalau dah tahu tak ada lampu isyarat atas kan lampu isyarat, kenapa tak balik ikut atas? Tahu? Sebab lagi dekat. Sebab lagi senang nak melintas. Walaupun lampu isyarat baharu serta lintasan zebra telah pun ditempatkan, namun kedudukannya dikatakan tidak strategik. Justru ibu bapa mendesak agar pihak bertanggungjawab menyediakan kemudahan jejantas atau menambah lampu isyarat demi keselamatan semua. Tak ada kemudahan apa-apa kat bawah tu. Jadi kita orang berisiko lah untuk berlintas. Kadang-kadang tu ada yang kenderaan yang bagi kerjasama kan, dia boleh ada yang berhenti. Ada kala tu memang berisiko untuk kita orang jugalah. Dia orang memang jalan terus dia macam tu kan. Jadi kita terkejar-kejar lah. Saya tengok dalam seminggu dua ni, dia orang dah ada buat
macam satu traffic light untuk diorang melintas untuk kanak-kanak di sekolah rendah sana. Tapi di sini diorang harapkan pada security. Kadang-kadang security itu ada yang standby masa budak sekolah balik, kadang-kadang tak ada. Tinjauan turut mendapati ada di kalangan ibu bapa yang terpaksa membuat pusingan besar mengelilingi Damansara Damai semata-mata untuk menghantar anak ke sekolah. Saya jadi rasa tak sedap hati lah. Sebab tu hari-hari saya datang ambil kau anak saya sekolah masa dia nak balik lah. Kalau tak ada, jadi saya kat rumah pun saya terpaksa suruh isteri saya datang ambil. Kawasan persekolahan seharusnya menjadi sebuah kawasan yang selamat bukan sahaja kepada para pelajar sekolah menengah namun juga kepada para pelajar sekolah rendah. Bayangkan jika pagi anda menghantar anak anda ke sekolah namun terpaksa mengambil mereka di hospital pada waktu petang. Ridwan Rusdi Azri Roslan melaporkan. Selepas cuba bertahan, akhirnya syarikat teksi gagal diselamatkan dan terpaksa gulung tikar. Akui pengusahanya dari syarikat Gelombang Harapan Sdn Bhd, tindakan menutup operasi sepenuhnya apabila satu persatu teksi yang disewakan dipulangkan oleh pemandu. Berkongsi kepada Harian Metro, pengusahanya Masnida Muhammad, 41 tahun, mendedahkan dia antara pengusaha sewa teksi Bumi Putra yang terpaksa gulung tikar. Dakwanya operasinya mula terjejas selepas kemunculan beberapa syarikat e-hailing dan teksi konvensional. Meskipun pihaknya mencuba pelbagai cara untuk khidmat teksi itu kekal relevan. Syarikatnya yang mempunyai sebanyak 129 permit teksi di Lembah Kelang itu semakin merudum apabila pendapatan berkurangan dan hanya 5 pemandu saja mampu bertahan. Jumlah kerugian ditanggung mencecah RM100,000 termasuk kos pinjaman bank dan saman. Tidak cukup dengan itu, teksi sedia ada terpaksa dijual dengan harga murah sehingga hanya RM5,000 bagi satu kenderaan. Masnida berpendapat industri teksi mampu bangkit sekiranya pihak e-hailing memberi peluang lebih adil kepada mereka yang terlibat dalam perkhidmatan pengangkutan awam. Laporan antarabangsa, 11 bayi dilaporkan maut dalam satu insiden kebakaran hospital di Tavoine, Barat Senegal. Insiden menyayat hati itu berlaku di Hospital Mame Abdul Aziz Sedabak. Bayi-bayi berkenaan yang ditempatkan di wad bersalin itu gagal diselamatkan berikutan api marak dengan cepat. Hanya 3 bayi berjaya diselamatkan. Siasatan awal mendapati kebakaran berpunca akibat lita pintas. Media tempatan melaporkan hospital berkenaan baru sahaja dirasmikan. Buletin TV9 berehat seketika untuk memberi laluan kepada azan maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan yang sewaktu dengannya. Laporan sukan saingan lumba basikal Gairo di Italia. Pelumba Bahrain Victorious Santiago Buitrago merakam kemenangan peringkat ke-17 perlumbaan selepas kayuhan solo di garisan penamat. Jersey pink pendahulu keseluruhan bagaimanapun masih kekal menjadi milik pelumba Ineos Grenadiers Richard Carapaz, namun hanya berkelebihan 3 saat berbanding Hai Hindley dari pasukan Bora Hansgrohe di tempat kedua. Sebuah kapal terbang yang memaparkan mural dan penghormatan ke atas legenda Argentina mendiang Diego Maradona didedahkan kepada umum hari ini di lapangan terbang Mahon, Buenos Aires. Pesawat Tango D10S itu disiapkan khas untuk mengabadikan momen kemenangan Argentina dan Maradona mencium Piala Dunia 1986. Dengan berbaki tidak sampai seminggu lagi penutup Lebaran, bulan Syawal turut membuka peluang kepada pelancong asing yang bercuti di Johor Bahru, Johor merasai kemeriahan rumah terbuka. Bagi pelancong Korea, KJU dan Myong Kim, pengalaman julung kalinya menghadiri rumah terbuka Aidilfitri ternyata mengujakan di samping peluang mendekati budaya dan menikmati juadah masyarakat Melayu di Johor. Actually, this is the first time to be invited to the Hari Raya Open House, and then I can feel
wow, very interesting here. I can see people are really like enjoying, and then the makanan looks really nice because there are a lot of like the various like foods here. And then as a Korean, personally I like some Malay food like nasi goreng, nasi lemak. So I can see like there are a lot like the more foods than I am aware. So it's a really good chance to be here. And then I can see many people wear the traditional clothes. That is really cantik, beautiful. It's pretty fun. It's well organized. A lot of food, a lot of entertainment, a lot of people, around the world. It's looking pretty good. I mean, it's very entertaining, and it's. They have a show for the guests. So, I'm having fun. Kedua-dua mereka tidak melepaskan peluang itu bersama dengan 30 orang pelancong dari Korea Selatan yang lain. Langkah itu dilihat antara inisiatif ke arah merancangkan lagi aktiviti mempromosi industri pelancongan pasca COVID di Iskandar Puteri. So, apa yang diharapkan adalah mereka ini apabila pulang ke negara masing-masing, mereka akan dapat menceritakan pengalaman menarik. Sebab ini adalah budaya unik Malaysia. Yang mana kita tahu, kita selalu alami, tetapi turis tidak mengetahuinya. Kemeriahan sambutan Hari Badut di Lima Peruh kami jadikan penutup Blutin TV9 malam ini. Saya Zari Zafri Aziz Desa. Assalamualaikum dan salam hormat.